Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar? So, bertemu lagi kita dalam video matematik bersama saya, Cikgu Yepi. Okay, boleh lihat di channel saya di YouTube channel Cikgu Yepi. Tekan butang subscribe dan juga share. Okay, so hari ini saya akan mengajar tentang topik 5 iaitu Mathematics of Finance. So, di dalam topik ini terdapat dua subtopik yang saya akan perkenalkan kepada anda semua. Yang pertama adalah simple interest. So, di dalam simple interest ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari simple interest and amount, bagaimana untuk mencari exact and ordinary interest, dan bagaimana kita ingin melakukan problem solving berkaitan dengan mencari time, simple interest rate dan juga principal. Itu bagi subtopik yang pertama. Untuk subtopik yang kedua iaitu simple discount. So, dalam simple discount ni, kita akan belajar bagaimana konsep simple discount itu sendiri. Okay, yang pertama, kita akan mencari simple discount dan juga proceed. Okay, so kamu akan tahu apa itu simple discount dan juga proceed. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana untuk mencari equivalent simple interest rate to simple discount rate. Dan yang ketiga, problem solving berkaitan dengan finding time, proceed, amount dan juga principal, and simple discount rate. Okay, so kita pergi kepada nota kuliah yang kami sediakan kepada anda semua. So, kita lihat dalam nota kuliah yang telah diberikan kepada anda semua. So, ini adalah topik Maths Finance. So, subtopik 1 yang saya telah terangkan objektif dia sebentar tadi. So, kita lihat kepada nota. Okay. So, what is simple interest? Okay, saya highlightkan what is simple interest. So, simple interest is interest that calculated based on the principal. Okay. So, bermaksud interest yang dikira berdasarkan kita punya principal. Okay. It means that only the principal earn interest. So, dengan ada principal baru akan ada interest. Okay. So, baru contoh konsep principal dan interest ni adalah kamu mempunyai sejumlah wang, kamu laburkan ke dalam bank. So, dia akan ada dividen dia ataupun interest di hujung tahun dia. So, interest tu dikira berdasarkan percentage of interest tersebut. Okey, itu contoh yang asas lah. So, principal tu adalah duit yang kita laburkan, interest tu adalah faedah yang kita dapat. Okey, so the amount of the simple interest due at the end of the term depends on the principal. Okey, ni yang saya cakap tadi. So, dia kata depends on the principal. The length of the term, berapa lama kita punya pelaburan tersebut, dan juga rate of interest dan kadar kita punya interest. Okey, so the simple interest I for a principal, P for n years at annual rate is given by the formula. So the formula is I equal to PRT. Okay, kita highlightkan formula ni penting. I equal to PRT. So selama ni saya sebut I perut supaya mudah ingat kan. I perut, I sama dengan PRT. Yang mana I itu mewakili amount of interest ataupun dividen yang kita dapat. Faedah yang kita dapat. Okey, itu adalah I, jumlah faedah yang kita dapat. P mewakili amount of principal, jumlah wang yang kita letakkan ataupun jumlah principal yang kita letakkan. Berapakah pelaburan yang kita letakkan? Okey, and then R mewakili annual simple interest rate. Yang ini R ni mewakili kadar kita punya interest rate. Kita punya interest rate tu berapa dia punya rate? 2.5% per year contohnya. Annually. Okay. And then T itu mewakili time dalam tahun, in year, time in year. Okay, so itu adalah formula yang pertama yang kamu perlu ingat dan tahu, iaitu I equal to PRT. Okay, so P itu mewakili principal, R itu adalah rate of interest rate dan T adalah time. So therefore, the amount of future value can be calculated. So kita boleh tahu berapakah kita punya future value, iaitu future value ini bermaksud duit yang kita dapat, principal yang kita dapat telah ditambah dengan jumlah amount of interest yang kita dapat untuk tahun tersebut ataupun untuk tempoh tersebut. Okay, so formula yang diberi adalah X equal to P in bracket 1 plus RT. Okay, saya besarkan sikit dan saya highlightkan S equal to P in bracket 1 plus RT, which is S ini mewakili future value. Okay, S ini mewakili future value ataupun nilai masa akan datang. Okay, P mewakili principal,
dan R mewakili rate of interest rate, dan T mewakili time ataupun duration of kita punya interest yang kita buat lah. Okay. So, ataupun pelaburan yang kita buat. Okay. So, S equal to P in bracket 1 plus RT. So, kalau biasa untuk saya mudah pelajar ingat adalah saya sebut spirit. Spirit. So, mudahlah ingat sikit. Tak adalah mudah sangat. Tapi dengan perkataan tu kita boleh ingat formula. So, spirit tu mewakili S equal to P in bracket 1 plus RT. So, daripada sini kita boleh dapatkan future value dia, iaitu hasil tambah di antara principal dan juga amount of interest yang kita gain daripada kita punya pelaburan. Ataupun formula yang lebih simple, saya tulis kat sini, S equal to P plus I. Okay. So, dengan menggunakan formula ini, kita boleh juga mencari future value. Iaitu S ini adalah future value, P adalah principal ataupun duit yang kita laburkan, I adalah amount of interest yang kita dapat pada tempoh tersebut. Okay. So, ada dua formula yang kamu boleh gunakan. Sama ada spirit ataupun S sama dengan P plus I. Okay. Yang ni, okay, saya labelkan supaya kamu boleh tulis. P ni adalah principal. I besar ni adalah amount of interest. Ataupun jumlah faedah yang kita dapat. Amount of interest. Okay. So, semudah itu saja untuk kita punya pengenalan terhadap simple interest. So, kita boleh go through kepada example pula. So, kita lihat pada example yang pertama. Okey, saya bacakan. Kalau kecil, saya besarkan dahulu. Saya zoomkan terlebih dahulu. So, Fazilah deposit RM550 at 6% simple interest. Okey, so ada dua maklumat. Yang pertama, dia kata dia masukkan duit sebanyak RM550. Dengan kadar interest rate dia adalah 6% per year lah. Okay, 6% per year. Okay, how much interest? So, soalan yang pertama, berapakah interest? Ingat, dia bukan nak tahu rate dia, tapi dia nak tahu amount of interest, iaitu capital I. Okay, that will Fazilah earn after 3 years and 8 months. So, selama duration dia adalah 3 years and 8 months. Tempoh pelaburan yang dibuat. And hence, find the amount of Fazilah earn after 3 years. Bermaksud amount ni principal yang ditambahkan dengan jumlah interest yang dia dapat. Okey, yang Fazilah dapat. Okey, so langkah pertama kita ada dua soalan lah. Okey, yang pertama dia nak interest. Yang kedua dia nak tahu amount yang Fazilah dapat principal campur interest ataupun future value. Okey, so kita senaraikan maklumat-maklumat ataupun extract maklumat-maklumat yang diberi. Okey, so yang pertama saya boleh keluarkan di sini iaitu P bersamaan dengan 550. Okay, itu adalah principal value dia. And then, maklumat kedua yang saya boleh senaraikan adalah dia punya rate of interest, iaitu 6%. So, which is R equal to 6%. 6%, okay, kita convert kepada bentuk perpuluhan, kita akan dapat 0.06. Okay, itu yang pertama. Yang kedua. Okay, maklumat kedua. And then, maklumat yang ketiga yang kita dapat adalah masa ataupun duration. Tapi duration ni mesti in years. So, dibagi 3 tahun 8 bulan. So, kita kena convert 8 months tu menjadi dalam bentuk tahun. So, 8 per 12 bulan. So, kita tukar kepada tahun, kita akan dapat 44 over 12 years. So, kita boleh simplifykan dia. 44 divided by 4, kita akan dapat 11. So, 12 divided by 4, kita akan dapat 3. So, 11 over 3 years. Sebab kita nak kita punya duration tu in term of years. Tak boleh ada month. So, kalau month tu kena convert kepada years. And then kita jadikan total up jadi 11 over 3 years. Okay, so 3 maklumat telah diberi. Okay, apakah soalan yang soalan inginkan? So, soalan inginkan yang pertama I. Interest dia, amount of interest. So, capital I. So, dia nak tahu interest. Dan soalan yang kedua, dia nak cari apa? The amount after 3 years 8 months. Bermaksud dia nak tahu future value dia. Iaitu principal ditambahkan dengan kita punya amount of interest. So, dia nak tahu future value ataupun S. Okey, ada dua soalan. So, kita jawab soalan yang pertama terlebih dahulu. So, saya kecilkan semula. Okey, terlalu besar. Okey, so, memandangkan kita nak cari amount of interest, kita boleh gunakan formula yang saya perkenalkan kepada anda tadi, iaitu I equal to PRT. Okay, I equal to PRT.
So, formula yang diberi adalah I equal to PRT. Okay, kita tuliskan formula dahulu. Memandangkan kita baru belajar, so kita tak perlu lagi. Kita tulis. So, bagi kita nampak. Okay, so P, maklumat P, prinsipal kita ada. R, rate of interest kita dah ada 0.06 dan T pun kita dah ada, iaitu 11/3. Okay, so kita masukkan ke semua maklumat yang ada, iaitu 550 multiply with rate of interest, iaitu 0.06, and then kita punya duration adalah 11/3. Okay, so mudah saja masukkan dalam calculator. So kita boleh buat pengiraan. Oh, sorry. So saya akan keluarkan kalkulator saya. Clear dahulu. Okey. So kita nak kira 550 didarabkan dengan 0.06 and then darabkan dengan 11/3. 11/3. So kita akan dapat hasilnya apa? Tengok. So saya akan dapat 1 to 1 121 ringgit. So saya tuliskan kat sini ringgit Malaysia 121. Okey. So kita dah dapat jawapan yang pertama untuk soalan yang pertama, iaitu amount of interest. So sekarang ni kita nak tahu apakah future value after 3 years 8 months. Berapakah Fazilah dapat? Okey. So kita nak cari S. Ada dua formula yang saya perkenalkan kepada anda tadi. Yang pertama, spirit. Yang kedua, S equal to P plus I. So, saya rasa lebih sesuai untuk kita gunakan S equal to P plus I, iaitu sebab kita dah tahu amount of principal dan kita dah tahu amount of interest gain oleh Fazilah selepas tempoh 3 tahun tersebut. Okey, so kita just gunakan jawapan I tadi. Kita masukkan, iaitu P kita 550 ditambahkan dengan interest gain tadi, iaitu 1 to 1. Okey, so total up kita akan dapat ringgit Malaysia 671. So semudah itu saja untuk example yang pertama. Okey, kita lihat pada contoh yang kedua. Okey, contoh kedua ni sedikit berbeza daripada example yang pertama tadi. Example yang pertama konsepnya adalah konsep pelaburan. Kita laburkan duit dalam bank kita, and then at a certain time kita akan dapat kita punya amount of interest ataupun faedah daripada pelaburan yang kita buat. Okay, sebab maksud duit kita bertambah. Tapi dalam kes yang kedua ni adalah konsep pinjaman ataupun kita menggunakan Mastercard. So bila kita menggunakan Mastercard, kita bukan membayar dengan duit kita, tapi kita membuat pinjaman daripada kad kita. Okay, sebab maksud dalam kes Mastercard ni, apabila kita meminjam duit daripada kad kita, so akan ada interest charge yang dikenakan. Okay, so kita ingat pada contoh terlebih dahulu. Okay, so example tu, okay, nampak ke? Okay, Mastercard charge a simple interest rate 1.5% per month. Okay, so ada maklumat pertama, iaitu dia kata Mastercard yang digunakan ni memberikan kadar rate 1.5% per month. Okay, dalam sebulan. On the average balance as the finance charge. Okay, so dia kata dikenakan pada setiap bulan charge yang dikenakan untuk baki yang terdapat, baki yang pinjaman yang kita buat tadi di dalam akaun kita tu, iaitu 1.5% per month. Okay, so dia punya konsep. So what is the finance charge? Apakah interest ataupun yang dikenakan selama sebulan sekiranya average balance adalah 248. Maksud pinjaman yang kita buat daripada kad kita tadi ada balance lagi dalam kad tu, dalam Mastercard itu, iaitu 248. So dia tahu berapakah interest charge ataupun finance charge yang dipanggil. So interest charge ni bersamaan dengan I lah. Berbeza dengan konsep pelaburan. Dia adalah faedah, tapi ni adalah interest charge. Bermaksud duit yang kita kena bayar lebih. Kita kena bayar lebih. Tadi duit kita dapat lebih, ni kita kena bayar lebih. Okay, so dia tahu selama sebulan. So maklumat pertama yang boleh saya keluarkan dekat sini adalah R bersamaan dengan 1.5%, iaitu 0.015. Okay, so saya convert dalam bentuk perpuluhan. 1.5% tu bagi yang 100 dapatlah 0.015. Okay, and then maklumat kedua, baki pinjaman yang kita buat tadi ataupun prinsipal yang tertinggal di dalam tu adalah 248. So 248 baki yang tertinggal dalam tu. And then kita mempunyai tempoh masa selama sebulan. So memandangkan kita punya rate ni dalam month. So sorry, T ni bukan 12 tetapi sebulan. Okey, sebulan. 1 month. Okey, 1 month.
So bermaksud T ni kita boleh guna dalam bentuk 1 month lah. Okey, kita boleh guna sebagai 1 month sebab dia sama berkadar langsung dengan rate kita per month. So kalau kita punya rate per year, so T tu pun kita kena convert kepada year. So 1/12. Tapi sekarang ni tak perlu bagi 12 sebab kita punya rate ni dalam per month. Okey. So soalan sekarang nak tahu berapakah finance ataupun interest, interest. So dia nak tahu I. Soalan nak tahu I, apakah interest yang dikenakan ataupun bunga yang dikenakan ataupun interest charge. So kita boleh gunakan formula I equal to PRT. Okay. So kita gunakan I perut. So baki pinjaman yang kita buat yang masih ada dalam mastercard kita itu adalah 248. So itu adalah principal dia dengan kadar 0.015 per month. Okay. Darabkan dengan duration dia selama sebulan. So darabkan dengan 1. So kita masukkan dalam kalkulator. So kamu akan dapat 3.72 ataupun ringgit Malaysia 3.72. So ini adalah interest charge pada sebulan berdasarkan prinsipal ataupun baki yang ada di dalam mastercard tersebut, iaitu 248. Okey, mudah seperti itu saja. Kita pergi kepada example yang ketiga. Okey, kita baca soalan dahulu. So how long does it take for 10,000 ringgit to earn an interest of 4,000 ringgit? 4,000 ringgit at a simple interest rate of 6% per annum ataupun annually. Okey, so yang pertama saya highlightkan how long. Bermaksud soalan inginkan berapakah, dia nak tahu berapakah duration yang dia perlukan, berapakah tempoh yang dia perlukan. So maksud soalan nak cari T, kita tak diberi T. Okey, and then kita diberitahu bahawa berapa lamakah duit 10,000 dapat faedah ataupun pulangan sebanyak RM4,000. So bermaksud 10,000 ini kita boleh anggap sebagai principal value. Dia tahu berapakah masa yang diambil daripada dengan principal 10,000 untuk mendapat interest sebanyak 4,000. So bermaksud dekat sini kita punya P adalah 10,000 ringgit. Okey. P kita adalah 10,000. Itu principal value kita. So interest yang soalan inginkan ataupun amount of interest yang diinginkan adalah RM4,000. Okey, RM4,000. Pada kadar, okey, pada kadar rate-nya adalah 6% ataupun 0.06. Okey, saya dah convert dalam bentuk perpuluhan. Okey, so soalan nak tahu duration. Okey, so masih menggunakan formula yang sama, masih menggunakan formula yang sama, iaitu I equal to PRT. Okey, so sekarang ni kita nak cari T. Okey, so jadikan T sebagai subjek sama dengan I divide by PR. Okey, so kita ambil maklumat-maklumat di atas, kita subkan ataupun masukkan ke dalam formula ini. So 4,000 divide by dengan P times R, iaitu 10,000 darabkan dengan kita punya rate, iaitu 0.06. Okey, 0.06. So masukkan value dalam calculator. So kita akan dapat nilainya lebih kurang 6.67 years. Okey, semudah itu saja untuk example yang ketiga. Okey, kita lihat pada contoh yang seterusnya, iaitu example yang keempat. Okey, Nur Aisyah invest P ringgit in a bank. So dia melabur P ringgit in a bank. After 2 years, her investment will be worth 8,400 ringgit. Okey, so bermaksud selepas 2 tahun, okey ni maklumat ni. So 2 years, dia punya investment itu menjadi 8,400. Bermaksud jumlah investment dia menjadi 8,400. So itu adalah future value. So dia dapat campur dengan dia punya interest. So if the interest rate is 4.5% per annum. So dengan kadar rate dia 4.5% per annum. So find the sum invested. So dia nak tahu berapakah jumlah yang dilaburkan. Dia tahu berapakah jumlah principal value yang dilaburkan untuk duit dia menjadi sejumlah RM8,400. So kita keluarkan maklumat terlebih dahulu one by one. So the first one kita ada T. T bersamaan dengan 2 years. Okay. And then
kita tahu investment dia, dia punya investment will be worth 8,400 ringgit. Bermaksud dia punya jumlah pelaburan dia menjadi 8,400. So itu adalah future value dia. So itu adalah S. S sama dengan 8,400. Nilai pada masa akan datang. Okey, 8,400. If the interest rate is 4.5%. So dengan kadar rate adalah 0.045, 0.045. Okey. Soalan nak apa dia? Soalan nak adalah what is the sum invested? Apakah dia punya jumlah prinsipal yang dilaburkan? Okey, so kita ada S, kita ada R, kita ada T. So formula yang bersesuaian bukan I perut. Sebab kita tak tahu jumlah interest gain, tapi kita tahu jumlah amount yang didapat campur dengan interest, iaitu 8,400. So formula yang bersesuaian adalah S equal to P in bracket 1 plus RT ataupun spirit yang saya cakapkan tadi. So kita subkan maklumat-maklumat tadi ke dalam formula yang kita baru tuliskan. So S bersamaan dengan 8,400. P kita tak tahu. 1 plus RT. So R kita adalah 0.045. Times with 2 years. So kita close bracket. Close bracket. So jadikan P sebagai subjek. So masukkan nilai dalam kalkulator. So kamu akan dapat jawapan akhirnya RM 7,706 ringgit.42 sen. 7,706 ringgit 42 sen. Tapi dengan syarat jadikan P sebagai subjek terlebih dahulu. Bermaksud selesaikan dalam bracket, bahagikan dengan 8,400. So itu contoh yang berkaitan dengan simple interest. So saya nak para pelajar lihat yang di bawah pada nota kita seterusnya ada example 5 dan seterusnya. So saya nak para pelajar cuba sendiri example 5. Find the simple interest rate that is offered. Kali ini kita cari R pula. Tak apalah, kita cubalah, apa salahnya. So kita cuba untuk soalan yang seterusnya. So Samsia invest 2,000 ringgit in an investment fund for 5 years. For 5 years. If the amount at the end of the 5 years is 3,200 ringgit. Find the simple interest rate that is offered. So ada beberapa maklumat yang kita boleh keluarkan. Yang pertama, dia kata dia invest 2,000 ringgit. So obviously yang ini adalah principal value, duit yang dilaburkan. Selama berapa tahun? 5 years. So dia kata if the amount at the end of the 5 years. Bermaksud itu ayat ini menunjukkan di hujung 5 tahun, bermaksud itu adalah future value. So 3,200 ni adalah future value. Dan soalan nak, apakah simple interest rate yang diberikan? So bermaksud kita keluarkan maklumat terlebih dahulu. So yang pertama, kita tahu P. P bersamaan dengan 2,000 ringgit. And then kita ada maklumat yang kedua, T bersamaan dengan 5 years. And then seterusnya kita ada future value, iaitu 3,200 ringgit. And then soalan inginkan apakah rate yang diberikan. R yang kita tak tahu. So kita boleh menggunakan formula apa yang berkaitan. So saya nampak kita ada S, kita ada P, kita ada R, kita ada T. So saya rasa yang paling sesuai adalah formula spirit. S equal to P in bracket 1 plus R T. So kita masukkan ke dalam formula. So S bersamaan dengan 3,200. P adalah principal, iaitu 2,000. In bracket 1 plus RT. So R kita tak tahu, tapi T kita tahu, iaitu 5R. And then kita cuba selesaikan satu per satu. So kita 3,200. Kita boleh bahagikan dengan 2,000. Tinggallah yang kat sebelah sini adalah 1 plus 5R. Kita masukkan dalam kalkulator, kita akan dapat apa nilainya? Saya keluarkan kalkulator. So langkah pertama, saya akan kira 3,200
bahagikan dengan 2000. Okey, bahagikan dengan 2000. So kita akan dapat 8/5. Okey, 8/5. Okey, kat sini kita akan dapat 8/5. Equivalent 1 plus 5R. And then jadikan R sebagai subjek. So kita akan dapat kita tolakkan satu terlebih dahulu. 5R equivalent to 8/5 minus 1. So saya bawa ke sebelah sini pengiraan kita. So 5R equal to 3/5. Okay. So R equivalent to 3/25. So kita kira dalam kalkulator, dapatkan maklumat dia 3 bahagikan dengan 25. So kita akan dapat berapa? 0.12. Okay, 0.12. Ingat, rate mesti diberi dalam bentuk percentage. So 0.12 ni masih belum di-convert dalam bentuk percentage. So saya akan darabkan dengan 100%. So darabkan dengan 100. So saya akan dapat 12. So jawapan R mesti diberi dalam bentuk percentage. So R equal to 12%. Okay, semudah itu sahaja untuk kita selesaikan untuk variasi soalan dalam bentuk simple interest. Okey, sebelum kita masuk kepada subtopik yang kedua, saya terlupa. So ada DIY satu ni, yang ni para pelajar boleh buat sendiri. Ada 3 soalan. And then before tu ada 2 interest yang saya belum perkenalkan. Okey. So exact interest dan juga ordinary interest. So exact interest, apa perbezaan antara exact dengan ordinary interest adalah dia punya duration tu, dikira macam mana, T dia. Diambil dalam setahun tu berapa hari yang dikira. So kalau exact interest ni dia akan ambil dia punya tahun itu adalah hari itu adalah 365 pada tahun yang biasa, tetapi sekiranya tahun lompat dia adalah 366 hari. Okey, dia ada mention kat situ. For the leap years kita ambil tambah sehari iaitu 366 days. Tetapi kalau tahun biasa kita ambil 365, tapi kita panggil dia sebagai exact interest. Okey. Yang kedua, ordinary interest. So ordinary interest adalah number of days, T kita tu kita cari, number of days tu kita dividekan dengan jumlahnya 360 sahaja. So kalau ordinary kita bahagikan dengan 360, tetapi sekiranya exact interest kita akan ambil 365. So saya highlightkan yang jumlah hari yang di bawah tu. So kalau exact interest kita bahagikan dengan 365, dan sekiranya ordinary interest kita bahagikan dengan 360. Tak apa, kita pergi kepada example untuk lebih jelas. Okey, kita lihat pada example yang ke-6. Okey, compute exact interest and ordinary interest on RM2,000 at 8% for 75 days percent pula Okey, tersasut. Okey. So jangan kecam saya pula, jangan viralkan pula macam kesian So kita proses belajar, kita kena ada adab dalam ilmu itu. Okey, so saya highlightkan. So dia nak tahu exact interest dan juga ordinary interest. Okey. Dengan principal value-nya adalah RM2,000, kadarnya adalah 8%, tempohnya adalah 175 hari. Okey, kat sini trik dia pada hari ni lah. Sebab dia bagi dalam bilangan hari, so kita kena convert dalam bentuk tahun. So bila kena convert in years, kita kena bahagikan sama ada 365 ataupun 360 bergantung kepada kita punya interest. Okay, let's say for example, pada soalan yang pertama ni, dia minta kita mencari exact interest. So exact interest. Okay, so exact interest, so formula masih sama iaitu I equal to PRT. P-nya adalah RM2,000, R-nya adalah 8%, dan T yang T kat sini yang memainkan peranan. So dia mention dekat sini adalah T exact. So bila exact ataupun exact interest, so T-nya bahagikan dengan 365. So bermaksud untuk kita convert ke dalam tahun, so kita akan jadikan 175 bahagikan dengan 365. Itu maklumat T. So untuk dapatkan interest, exact interest, so masukkan P iaitu 2000, darabkan dengan rate dia adalah 0.08, darabkan dengan T dia iaitu 175/365. Okey, semudah itu sahaja.
So, masukkan dalam kalkulator. So, kamu akan dapat nilainya sepatutnya RM76.71. Okay. Bear in mind, para pelajar, kita punya decimal place, kita ambil 2 decimal place saja. Sebab dalam ringgit Malaysia, kita hanya ada 2 titik perpuluhan saja. Ada ke? Saya nak beli barang RM76.7.12. Tak ada. Dia round off kepada 2 decimal place saja. Okay, siapa buat lebih daripada 2 decimal, so dia salah. Okay, so ini untuk exact interest. Kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua dia nak ordinary interest. Okay, so ordinary interest. Okay, so formula masih sama, iaitu I equal to PRT. Tapi the trick is here, iaitu dia punya duration. So dia ada mention kat sini adalah ordinary. So bila ordinary bermaksud kita kena bahagikan dengan 360. Okay, 360. So bermaksud saya akan ambil nilai 360 tersebut, iaitu 175 divide by 360. So kita masukkan ke dalam formula untuk dapatkan interest. So P kita sama 2000, R yang sama, rate yang sama 0.08, tapi berbezanya adalah pada dia punya duration 175 divide by 360. So kamu akan dapat interest dia masukkan dalam kalkulator, iaitu ringgit Malaysia 77 ringgit 0.78 cents. Okay. So RM77.78. Okay, sudah itu saja. So ini untuk dia. So ada DIY yang kedua, para pelajar boleh cuba sendiri di waktu yang lain. So kita akan proceed kepada subtopik yang seterusnya, iaitu simple discount. Okey, di dalam subtopik ini kamu akan diperkenalkan dengan konsep simple discount. Okey. So kita baca definisi dahulu, apakah yang dikatakan dengan simple discount. So simple discount ni ada dua nama. Yang pertama kita boleh panggil simple discount itu sendiri, ataupun namanya yang lain kita boleh panggil sebagai bank discount. Okay. Highlightkan kat situ. So ada dua, bank discount ataupun simple discount. Okay, what is bank discount or what is simple discount? So, kita lihat pada definition. So bank discount or simple discount is the amount that the bank deduct from a loan in advance. Okay, so bermaksud dia adalah sejumlah wang yang bank tolak awal-awal apabila kita buat pinjaman. Okay, so let's say kita buat pinjaman, dia ada macam mungkin charge yang dikenakan, so ditolak duit itu yang kita panggil sebagai bank discount ataupun simple discount. Okay, so the amount, kita baca ayat seterusnya, the amount the borrower receive, dia kata jumlah yang peminjam terima after the deduction, okay, selepas ditolak dengan berdiskaun tu, atau amount yang peminjam terima is called by proceed. Okay, so duit yang kita terima selepas ditolak dengan bank discount ataupun simple discount tadi dipanggil sebagai proceed. Okay, ada dua term. Yang pertama bank discount, yang kedua proceed. Proceed adalah duit yang kita terima selepas ditolak bank discount ataupun simple discount. Dan bank discount ataupun simple discount adalah sejumlah wang yang bank ambil awal-awal semasa kita buat pinjaman. Okay, so ada dua formula yang kamu boleh guna. Yang pertama, okay, so lihat di bawah, proceed. So kali ni kalau tadi P mewakili principal dalam subtopik yang pertama, tapi untuk proceed jangan gunakan capital P sebab akan keliru. Nanti itu adalah principal. So untuk proceed saya sarankan ataupun saya suggestkan kepada para pelajar untuk kita tulis penuh proceed. Okay, so proceed equal to S minus D. Okay, S minus D, yang mana S itu adalah jumlah wang yang peminjam ambil daripada bank. Contohnya 5,000. Okay, dia ambil, tolakkan dengan D. D itu adalah bank discount ataupun simple discount, charge yang dikenakan oleh bank. Awal-awal ditolak, so itu kita panggil sebagai proceed. S tolak D adalah proceed. So jumlah wang pinjaman kita tolakkan dengan charge tersebut yang kita panggil sebagai bank discount, S minus D, yang mana S tolak SDT. D itu bersamaan dengan SDT. So akan terbit formula yang baru apabila kita factorizekan S itu. Okay, para pelajar lihat kat sini. Sekiranya saya factorizekan S, yang di dalam akan jadi 1 minus DT. So terbitlah formula yang kedua, iaitu
proceed sama dengan S in bracket 1 minus dt. So, dua formula ni sangat penting. So, proceed sama dengan S minus D ataupun proceed equal to S in bracket 1 minus dt. Okay. Yang mana S tadi, amount that have to be paid by the borrower, jumlah duit yang dia pinjam. D tu adalah simple discount rate, dia punya rate D kecil tu. D kecil ni mewakili dia punya rate. Tadi yang macam interest rate R kecil kan. Kali ni D kecil. So bermaksud S adalah amount yang dipinjam, T mesti dalam tahun, D adalah simple discount ataupun bank discount. So kita tulis kat sini simple discount ataupun bank discount. Okay. So untuk memudahkan lagi, untuk memudahkan kefahaman tentang proceed dan juga bank discount ni, saya lukis dah sikit untuk para pelajar faham. So tapi jangan kritik saya punya lukisan. Tengok saja. Okay, so kita lihat. Let's say for example kita ada satu orang. Namanya Ali. Okay. Ali nak buat pinjaman di sebuah bank. Di sebuah bank. Okay, saya pun lukis dalam bank. So ada tingkap banyak-banyak kan. Ada tingkap. Okay. So ini kita namakan sebagai bank A. Okay. So Ali nak buat pinjaman terhadap bank A ni. Dia nak buat pinjaman kat bank A. So saya lukis dengan warna hijau So dia nak buat pinjaman. Okay. Nak buat pinjaman. Okay. Loan. Nak buat loan terhadap bank A sebanyak RM5,000. So loan yang Ali nak buat adalah RM5,000. Tetapi dalam bank ni, semasa Ali nak buat pinjaman RM5,000, bank ni akan deduct bank discount ataupun simple discount. Okay. Bank discount ataupun simple discount ni saya notekan sebagai D. So D adalah bank discount ataupun simple discount yang dikenakan ataupun charge yang dikenakan oleh bank. Let's say dia punya bank discount adalah 100. Diskaun yang dimaksudkan ni bukannya customer yang untung, tetapi bank yang untung. Sebab bank dah charge kita, bukannya kita dapat keuntungan. Tetapi bank charge, contohnya, let's say for example, bank charge RM100. So, duit yang Ali terima, selepas deduction D, bank discount sebanyak RM100, iaitu RM4,900, kita panggil sebagai proceed. So, ini kita panggil sebagai proceed. Loan ni tadi kita panggil sebagai S, jumlah wang yang Ali pinjam terhadap bank A. Dan D ni adalah bank discount ataupun charge yang dikenakan oleh bank terhadap pinjaman Ali sebanyak RM100. So, yang jumlah duit bersih yang Ali dapat daripada pinjaman tersebut adalah RM4,900 sahaja. So, yang itu kita panggil sebagai proceed. Yang ini adalah bank discount. Okay, so ini konsep mudah untuk para pelajar faham. Jangan dengar bank discount, kita ada untung, ada diskaun. Tak, tapi bank yang charge kita. So, duit yang kita terima daripada pinjaman kita hanyalah RM4,900. Sedangkan kita buat pinjaman sebanyak RM5,000. Okay, ataupun nak nampak lagi mudah, saya buat dalam bentuk kiraan kat sini. So, RM5,000 total loan ataupun S deduct dengan 100, yang ini kita panggil sebagai bank discount ataupun D ataupun simple discount. Okey. Dan bakinya iaitu 4,900 kita panggil sebagai proceed. Okey, semudah itu saja konsep simple discount yang saya perkenalkan kepada para pelajar sekalian. Okey. So untuk menambahkan kefahaman, apa kata kita pergi kepada example terlebih dahulu. So kita pergi kepada example 7. So saya zoomkan. Okay. Halim borrow RM25,000 for 90 days and he was charged a bank discount rate of 6.5% per year. What is the bank discount and Halim proceed? Okay. So kita boleh keluarkan maklumat satu persatu. Okay. Saya highlightkan. Dia meminjam RM25,000. So jumlah loan Ali ada RM25,000. Okay, so ni adalah S kan, jumlah pinjaman ni tadi. Okay, konsep dia RM5,000 dia kan. Dia nak pinjam RM5,000. So dia nak pinjam RM25,000. Selama 90 hari. Okay, so T ni kita kena convert in years. So, kita kena bagi dengan 360.
and he was charged a bank discount rate. A bank discount rate ni adalah D kecil, iaitu 6.5% per year. What is the bank discount? So dia nak tahu capital D ataupun simple discount, dan berapakah yang ahli terima selepas deduct dengan bank discount, iaitu proceed. Okay. So kita keluarkan maklumat satu per satu. So yang pertama kita ada maklumat pinjaman ahli adalah 25,000. Kedua adalah time. So mesti convert kepada years. So 90 divide by 360. Okay. So itu boleh simplifykan, kita akan dapat 1/4. Okay. Maklumat yang seterusnya kita ada discount rate, iaitu D kecil. D kecil kita adalah 6.5%. Kita convert kepada perpuluhan, kita akan dapat 0.065. Okay. So saya dah keluarkan maklumat. Okay. So sekarang ni soalan pertama diminta bank discount. Bank discount. So bank discount ni bersamaan dengan simple discount. So bersamaan dengan simple discount. So iaitu D. Kita nak tahu D, bank discount ataupun simple discount. Dan kita nak tahu proceed. Kita nak tahu proceed. Okey, so mudah saja. So langkah pertama saya boleh cari D dahulu. So kita lihat pada formula. D tadi bersamaan dengan apa? So kalau kita lihat kat sini, D bersamaan dengan SDT. So saya keluarkan kat sini. D bersamaan dengan SDT. So kita boleh dapatkan bank discount secara terus, iaitu D bersamaan dengan SDT. So S kita 25,000. Darabkan dengan discount rate kita, iaitu 0.065. Okay. Darabkan dengan T kita, iaitu 1/4. Okay. Para pelajar boleh masukkan nilai dalam calculator. So kita akan dapat bank discount dia adalah ringgit Malaysia 406.25. Okay. So itu jawapan untuk bank discount. So selesai untuk soalan yang pertama. Okay. So sekarang ni kita nak proceed. Soalan yang kedua kita nak proceed. Proceed adalah sejumlah wang yang kita terima selepas ditolakkan dengan bank discount ataupun selepas ditolak dengan simple discount. So kita tuliskan kat sini, proceed equal to S minus T, yang mana S adalah jumlah loan yang dibuat, iaitu 25,000, tolakkan dengan diskaun yang dikenakan ataupun charge yang dikenakan oleh bank, iaitu sebanyak RM406.25. So kita akan dapat proceed yang Halim terima, iaitu ringgit Malaysia 24,593.75 sen. Okay. So semudah itu saja konsep untuk simple discount. Okay, mudah kan? Okay. So kita teruskan dengan example yang seterusnya. Okay, example yang seterusnya, example 8. Okay. Zaki obtains a proceed of RM4,900. RM4,900. Okay. So Zaki dapat proceed 4,900. Dengan loannya adalah 5,000. So bermaksud dia buat pinjaman 5,000, tapi duit yang diterima selepas dididakkan dengan bank discount adalah 4,900. So agak-agak berapa dia punya bank discount? Kita boleh tahu kan? From a bank that charge a simple discount rate. Simple discount rate dia adalah 5%. D kecil dia adalah 0.05. So soalan nak, what is the duration of the loan? So dia nak tahu berapakah tempoh yang diperlukan, okay, yang digunakan untuk keluarkan maklumat. So proceed equal to 4,900, and then S kita adalah 5,000. Itu adalah jumlah loan yang dibuat, dan D kita adalah D kecil, discount rate kita adalah 0.05. Okay. Yang kita nak cari adalah T. Okay. So kita ada beberapa formula berkaitan dengan proceed tadi. Yang pertama S minus D, ataupun S in bracket 1 minus DT. So saya rasa yang ada T adalah formula yang kedua. Ni formula yang pertama, ni formula yang kedua. So better kita gunakan formula yang kedua sebab ada T kat situ, sebab kita nak cari T. So saya tuliskan formula terlebih dahulu. So
proceed equal to S in bracket 1 minus dt. Okay. So kita masukkan maklumat yang ada. So 4,900 equal to 5,000 in bracket 1 minus D kita, discount rate kita adalah 0.05 dengan T yang kita tidak tahu. So kita labelkan sebagai T lah. Okay, jadikan T sebagai subjek. So langkah pertama yang boleh para pelajar buat adalah 4,900 bahagikan dengan 5,000. And then 1 tolak 0.05T. And then jadikan T sebagai subjek, iaitu T bersamaan dengan 0.05T bersamaan dengan kita kecilkan 49 over 50 minus 1. Okey, salah ini So saya padam 0.05T sama dengan 1 minus ni 1 minus 49 over 50. Okey. So saya akan dapat 1 minus with 49 over 50. Okay, so 0.05T equal to 1 over 50. So T bersamaan dengan 1 over 50 divided by 0.05. So saya akan dapat jawapannya adalah 0.4 years. Okay, so semudah itu saja untuk kita dapatkan duration of time bagi pinjaman Zaki. Okey, semudah itu saja. Okay, kita lihat pada page yang seterusnya. So ada DIY 3. So yang ni para pelajar boleh cuba sendiri. Okey, and jawapan boleh minta daripada pensyarah tuturan ya. Okey, so kita pergi kepada satu topik terakhir untuk simple discount. Okey, iaitu equivalent simple interest rate to simple discount rate. Oh, nama dia panjang So kalau ada dengar equivalent simple interest rate tu, itu bermaksud R kecil. Apa yang dimaksudkan dengan equivalent simple interest rate to simple discount rate ni adalah R kecil lah. So bagaimana untuk mencari R kecil daripada discount rate? Okay, so ada formula dia. Ada dua formula. Yang pertama, R bersamaan dengan D over 1 minus T. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, R bersamaan dengan discount. Okay, discount ni discount yang besar tu bank discount ataupun simple discount. Bahagikan dengan proceed times time. Okay, proceed times time. So proceed ni proceed lah. Okay, sorry. Okay. So proceed darabkan dengan time. Okay. So proceed tu proceed, time tu adalah T kecil lah. Okay, ni T kecil. Okay. So ini formula yang kedua. So ada dua formula yang para pelajar perlu tahu untuk dapatkan equivalent simple interest rate daripada discount rate. Okay. So kita lihat kepada contoh yang pertama. Example 9. So mudah, soalan dia agak straightforward So given proceed equal to RM940. So kita dah ada proceed. Okay. And then S ataupun jumlah pinjaman adalah RM1000. So discount rate adalah 12% dan duration adalah 6 months. So find the equivalent. Macam ni soalan dia, mudah saja. Find the equivalent simple interest rate. Okay, so kamu nak dapatkan dia punya R kecil. So macam mana dapatkan R kecil? So langkah pertama, kita ada dua formula yang kita boleh guna, iaitu R sama dengan D over 1 minus dt. So memandangkan kita tak tahu maklumat bank discount ataupun simple discount, kita boleh dapatkan bank discount dahulu. So bank discount bersamaan dengan proceed sama dengan S minus D. Okay, itu para pelajar jelas kan? Proceed saya tulis equal to S minus D, iaitu jumlah loan yang kita pinjam tolakkan dengan bank discount, charge yang dikenakan. So bermaksud D bersamaan dengan S minus proceed. So S kita iaitu 1000 tolakkan dengan proceed kita iaitu 940. So bermaksud D kita bersamaan dengan RM60. Okay. Ataupun simple discount ataupun bank discount kita bersamaan dengan RM60. Okay. So dekat sini kita boleh dapatkan kita punya
equivalent simple interest rate dengan menggunakan formula yang kedua. Formula yang ni itu discount over proceed darabkan dengan time. Okey, saya salin dulu formula untuk kita senang ingat. Okey, so kita nak cari R, yang mana kita akan gunakan formula D over proceed darabkan dengan T. Okey, so D kita dah ada iaitu RM60 over proceed tadi iaitu 940 darabkan dengan T kita. Okey, sekarang ni T kita diberi dalam bulan. So, tukar kepada tahun 6 divided by 12. So, kita akan dapat 1/2. 1/2. So, masukkan nilai dalam kalkulator terus secara direct. Okey, kita akan dapat 0.1277. Okey, dan ingat, bear in mind that R kena diberi dalam bentuk percentage. So, darabkan dengan 100%. So, kamu akan dapat 12.77%. Okey, semudah itu saja para pelajar untuk soalan ni. So, kita pergi kepada yang terakhir, example 10. Yang terakhir, example yang terakhir untuk satu topik simple discount. Okey, kita baca soalan. Find the amount and the equivalent rate of RM10,000 proceed. Okey, RM1,000 proceed for 4 months at simple discount of 12% per year. Okey, so kita keluarkan maklumat dahulu. So yang pertama, kita ada proceed. Proceed equal to 1,000. Okey, and then duration yang kita ada adalah 4 months. So kita convert pada years, kita akan dapat 4 divided by 12. 4 divided by 12 kita akan dapat berapa? 1/3. Okay, 1/3. Okay, 1/3. And then kita diberi discount rate bersamaan dengan 12%, bersamaan dengan 0.12. Okay, soalan nak apa? Find the amount and the equivalent rate. Okay, ada dua soalan. So the amount adalah amount of loan. Amount of loan. So soalan nak cari berapa banyak yang dia pinjam. Proceed dah ada. Okay, berapa banyak yang dia pinjam. Dan yang kedua adalah R dia, equivalent rate dia, R kecil dia. Okay. So kita cari proceed terlebih dahulu. So proceed kita boleh gunakan formula proceed S1 dt. So saya tulis formula dahulu. So proceed equivalent to S in bracket 1 minus dt. So kita dah ada proceed iaitu 1,000. S kita tak tahu, kita nak cari S. 1 minus discount rate kita ada iaitu 0.12 darabkan dengan T kita itu 1/3. So kita jadikan S sebagai subjek. So anda akan dapat berapa 1041.67. Okay, semudah itu saja untuk dapatkan amount of loan. Okey, so dah selesai kita mencari kita punya S. Ini soalan pertama selesai. Kita pergi kepada soalan kedua. Okey. Soalan kedua, okey, para pelajar perlu gunakan formula R. Okey, ada dua formula R. Iaitu yang pertama discount over proceed times time. Yang kedua adalah D over 1 minus dt. So saya nampak kita boleh gunakan formula yang pertama iaitu D over 1 minus dt. So kita ada discount rate kan? So discount rate kita adalah 0.12. Bahagikan dengan 1 tolak 0.12 darabkan dengan kita punya tempoh masa iaitu 3/12 kan? 4/12. 1/3 lah. 1/3. So kita akan dapat final answer dia adalah 0.125. Jangan lupa tukarkan dalam bentuk percentage darab 100%. So kita akan dapat 12.5%. So itulah dia punya equivalence rate to simple discount rate. Okay. So maka tamatlah untuk satu topik yang kedua iaitu simple discount rate. So para pelajar boleh buat DIY 1, DIY 2 dan DIY 3. And then kita akan masuk kepada subtopik yang seterusnya pada kuliah yang akan datang. Okey. So ada dua perkara yang kita belajar pada hari ini. Yang pertama adalah
simple interest rate, dan yang kedua adalah simple discount rate. So terdapat formula-formula yang berkaitan, iaitu simple interest rate I sama dengan PRT, I perut, dan juga spirit S equal to P in bracket 1 plus RT. And then simple discount, kita ada beberapa formula juga. Yang pertama adalah D equal to SDT, iaitu bank discount. Then proceed equal to S minus D. And then proceed equal to S in bracket 1 minus DT. Dan kita ada formula untuk mencari equivalent rate, iaitu R equal to D over 1 minus DT, ataupun discount over proceed times time. So selamat mencuba dan selamat berjaya. Assalamualaikum dan bye-bye.